KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat. Harap semua kekal menjaga SOP, kekal stay at home. Memandangkan kita tahu yang saban hari kes COVID semakin lama semakin meningkat. Jadi kita kena tetap patuh kepada SOP. Ingat, jangan keluar rumah jika tak perlu. Jangan pergi ke tempat yang sesak maupun sempit. Ingat jaga diri dan lindung semua orang di sekeliling kita. Dan satu berita baik yang Mira nak kongsikan kepada anda yang berada di rumah, terutama sekali jika anda ada adik-adik ataupun kenalan yang berusia daripada 8 hingga 15 tahun, Kementerian Pendidikan Malaysia ada menganjurkan satu uji bakat pencarian murid pintar dan berbakat. Jadi uji bakat itu akan berakhir pada 31 Mei. Anda boleh terus pergi ke laman web KPM ataupun moi.gov.my untuk print ataupun download borang penyertaan. Baik, dan untuk hari ini, subjek yang akan kita pelajari merupakan sains sukan. Nak bersukan ke kita hari ini kan? Dan subjek ini khas untuk murid-murid tingkatan 4. Jadi kalau nak tahu siapakah guru kita hari ini, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Baik, itu dia cikgu kita, Cikgu Jeff. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik, cikgu? Alhamdulillah sehat. Selamat datang ke Road to Success SPM 2021. Ya. Wah, hari ini kita sama-sama hijau cikgu. Ya betul, tiba-tiba sedondon. Ya, kebetulan ya, tak ada janji. Okey. Cikgu, sebelum kita bersembang dengan lebih lanjut tentang apa yang kita nak belajar hari ini tentang sains sukan ni kan, tengok cikgu lengkap berpakaian sukan ni. Mungkin cikgu boleh perkenalkan sedikit tentang diri cikgu. Cikgu dari sekolah mana? Katanya sekolah perempuan. Ya. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeff Fakhruddin bin Samsudin. Saya dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim ataupun gelaran dia TIGS. Okay. Dekat Johor lah, Batu Pahat Johor. Dan sekolah tu memang semuanya perempuan. Semua perempuan ya? Ya, betul. Okey, nanti kita akan berkenalan dengan mereka. Ya, tapi betul. sebelum kita mulakan kelas, macam tahulah, kita belum menang lagi dalam usaha melawan COVID-19 ni. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Okey, kemudian saya pula. Bila kita sudah cuci tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer ni, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Dan pelitup muka ni pun macam mana yang sudah banyak kali dipesan, jangan pakai melebihi 8 jam, jangan pakai di dagu. Betul kan cikgu kan? Betul, ya. Dan janganlah letak merata, simpan di tempat khas. Ataupun jika tiada sampul pelitup muka, boleh saja simpankan di dalam poket. Baik cikgu, untuk subjek hari ini, sains sukan ni, mungkin cikgu boleh cerita sikit apa yang cikgu nak fokuskan hari ini? Kita nak bersukan ke, nak fokus subjek topik ke, macam mana? Okey, untuk hari ini sebenarnya kita akan fokuskan pada tajuk tingkatan 4. Okey, saya intro dahululah. Okey, dalam tingkatan 4 sebenarnya kita ada 3 bidang. Okey, 3 bidang iaitu pengenalan sains sukan ataupun pengurusan sukan. Yang kedua, fungsi tubuh badan dalam pergerakan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan biomekanik. Okey, jadi hari ini kita nak fokus kepada fungsi sistem tubuh dalam pergerakan, iaitu sistem otot. Dalam tu sebenarnya ada banyak. Sistem tulang, sistem otot, sistem tenaga, sistem endokrin, dan ada sistem kardiovaskular. Jadi hari ini kita fokuskan kepada otot. Okey. Saya yakin murid-murid ataupun pelajar calon SPM kita mesti suka subjek ni kan cikgu? Ya. Mesti suka. Jadi kalau kita nak tahu pendapat mereka tentang subjek ni, susah ke, senang ke, suka ke tak? Jadi ayo kita saksikan pendapat mereka terlebih dahulu. Saya suka dengan subjek sains sukan kerana ia membantu saya memahami tindak balas badan manusia seperti organ, sistem otot, sistem saraf dan tenaga dalam badan semasa melakukan aktiviti sukan. Ia juga merupakan satu bidang khas
yang melatih seseorang supaya menjadi cerdas dan cergas dalam melakukan sesuatu permainan ataupun aktiviti dan seterusnya peningkatan prestasi dalam sukan. Saya suka subjek sains sukan ini kerana apa yang dipelajari dalam subjek ini tidak hanya berfokus kepada teknik lakukan sukan atau bermain sahaja yang dibayangkan oleh ramai orang, tetapi melibatkan ilmu yang menyeluruh dalam bidang sukan ini yang memerlukan kajian yang mendalam serta ilmu yang mencukupi untuk meningkatkan kualiti sukan dari atlet itu sendiri sehingga pengurusan sesebuah organisasi sukan tersebut. Saya suka dengan subjek sains sukan kerana saya boleh belajar berkaitan dengan latihan fizikal, pemakanan sukan dan kecederaan dalam sukan. Topik ini penting bagi saya untuk menambahkan ilmu dalam sukan menembak yang saya ceburi dan ianya boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, itu dia pendapat pelajar. Rata-rata kata memang sangat suka kepada subjek ini kerana bukan hanya belajar tapi boleh aplikasikan juga dalam kehidupan seharian. Okey cikgu, di studio bukan hanya ada saya saja anak murid cikgu hari ini. Cikgu pun bawa anak-anak murid cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim Batu Pahat Johor. Assalamualaikum semua. Hai. Wah, hai semua. Hai. Oh, lengkap berpakaian sukan juga cikgu? Ya, betul. Okey, ini semua anak murid cikgu Ya, betul lah. Okay. Mungkin kita boleh mereka untuk perkenalkan diri demi seorang terlebih dahulu. Silakan. Calon SPM kita yang pertama, Nur Fatihah. Silakan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatihah Sofia binti Saharani. Saya dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim. Baik. Okey, seterusnya Umi Najihah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Umi Najiyah binti Abdul Jalil. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim. Silakan Fatin Najihan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Najihan binti Mak Mazil dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim. Okey, yang keempat, kita ada calon SPM keempat, Nabila Natasha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabila Natasha binti Atimullah. Saya dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim. Okey, dan yang kelima, Nurhana. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurhana Najat binti Rahman. Saya dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim. Okey, dan yang terakhir calon SPM kita terakhir pada hari ini, Sofia Nurdamia. Silakan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Sofia Nurdamia binti Syaiful Azmir dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim. Okey, terima kasih semua. Ini kita punya pelajar pada hari ini, calon-calon SPM semua. Semua dah bersedia ke nak belajar subjek ni? Sains sukan? Okey, semua dah bersedia. Thumbs up je, tunjuk. Okey, saya dimaklumkan yang ada antara mereka yang tingkatan 4, ada juga yang tingkatan 5 ni. Ya, betul. Okey, jadi kan nak tanya juga pendapat sebab tadi dah tengok dah bawah spot masing-masing. Ada antara mereka ada dalam video tu juga. Jadi mungkin boleh bagi pendapat. Apa yang anda suka sangat subjek ni? Kenapa? Sebab Cikgu Jeff ajar best ke? Siapa nak bagi pendapat? Okey, sila Umi. Hai, saya suka belajar sains sukan sebab saya main bola jaring. So bila saya dah dapat subjek sains sukan, baru saya tahu macam mana nak adaptasikan, baru saya tahu otak ni digunakan untuk main bola jaring semua tu. Macam tu. Maksudnya mereka ni aktif sukan lah ni cikgu. Ya, semua aktif sukan, betul. Okey, itu Umi. Kita tanya siapa cikgu? Nak tanya siapa? Tanya Fatin lah. Silakan Fatin. Hai, saya bermain dalam sukan bola tampar. Bila saya main, saya belajar sains sukan, saya dapat mengadaptasikan dan menggunakan pembelajaran sains sukan tu dalam sukan yang saya ceburi. Okey, bola jaring, bola tampar. Terima kasih. Ada yang main badminton ke dalam ni? Oh, badminton rasanya tak ada. Sebab saya dulu suka main badminton sekolah. Ya ke? Okey, kita berhenti berehat seketika. Okay. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Hari ini macam cikgu katalah, kita nak fokus kepada bidang 2. Ya, betul. Subjek ni ada banyak bidang. Ya. Ini bidang 2 nak fokus kepada fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Ya. Dan bersama dengan kita murid cikgu sendiri dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim Batu Pahat Johor. Jadi cikgu, mereka pun dah ready semua. Ni semua calon atlet negara kita ni. Jadi cikgu pun dah ready nak mula mengajar. Silakan cikgu. Okey. Jadi kita tengok pertama. Okey, hari ini saya akan fokuskan kepada bidang 2 iaitu fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Okey, dalam bidang 2 ni ada banyak sebenarnya tentang topik-topik di bawahnya, subtopik. Jadi hari ini kita akan pergi kepada standard kandungan, sokongan dan juga pergerakan. Okey, sokongan dan juga pergerakan. Di dalam sokongan dan pergerakan ni, kita akan tumpukan kepada standard pembelajaran 2.2.6 dan 2.2.7 iaitu memerihal penguncupan isometrik, konsentrik dan juga isentrik. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenal pasti otot agonis, antagonis dan juga sinergis dalam pergerakan. Jadi itu adalah standard pembelajaran yang kita akan belajar hari ini. Okey, saya terus masuk kepada standard pembelajaran 2.2.6 tadi iaitu berkaitan dengan penguncupan otot. Okey, penguncupan otot sebenarnya ada dua jenis yang kita belajar dalam tingkatan 4 iaitu isometrik dan juga isotonik. Okey, isometrik dan juga isotonik. Dan di bawah isotonik ada dua iaitu konsentrik dan juga isentrik. Okey, jadi dekat sini ini adalah jenis-jenis penguncupan otot. Jadi kita belum tahu lagi ciri-ciri dia. Okey, cuma saya ada sertakan dekat sini animasi dia dan isotonik, isometrik. Jadi saya nak tanya Mira dululah. Okey. Okey. Berdasarkan animasi ni, okey, agak-agak apa beza yang Mira nampak lah isometrik dan juga isotonik? Okey, kalau isotonik dia otot tu macam mengembang. Okey. Kalau isometrik? Isometrik pula dia kucup ataupun sama. Okey, sama ataupun yang ni ada pergerakan kan? Yeah. Okey, kita tanya pelajar pula. Okey, saya nak tanya Hana Najiha. Okey, Hana Najiha, agak-agak apa yang Hana nampak kat sini? Pada pendapat saya, bagi rajah yang pertama, otot tidak mengalami sebarang perubahan ataupun pergerakan. Tetapi pada gambar yang kedua, otot berubah menjadi lebih kecil dari segi panjang. Okey, daripada gambaran ni, Mira dengan Hana pun dah nampak apa itu isometrik dan juga isotonik. Jadi kita pergi kepada ciri-ciri dia. Okey, kita tengok satu persatu. Kita pergi pada isometrik dahulu. Okey, apa yang Mira dengan Hana cakap tadi betul. Okey, kita tengok apa sebenarnya isometrik dan juga isotonik. Okey, isometrik. Okey, isometrik adalah ciri-ciri dia adalah penguncupan otot yang tidak menghasilkan pergerakan. Okey, tidak menghasilkan pergerakan tetapi ada daya. Okey, dan ciri yang kedua, tiada perubahan panjang otot. Okey, tiada perubahan panjang otot walaupun penguncupan ni dah menghasilkan daya. Okey, contoh situasi dia. Okey, saya bagi contoh situasi, kita tengah pegang dumbbell. Jadi contohnya dalam gambar ni atlet pula. Tangan ni sedang memegang dumbbell. Okey, dumbbell dan tiada pergerakan. Kita ambil dumbbell tu, kita pegang saja. Sebenarnya kita dah ada menggunakan daya. Contoh kita ambil dumbbell, kita hold dahulu pegang, sebenarnya kita dah gunakan daya. Okey, tapi tiada perubahan pada panjang otot. Otot tu maintain je sama. Kecuali kalau kita ada gerak, barulah ada perubahan panjang. Jadi sekarang ni tak ada pergerakan. So otot tu menguncup tapi tiada perubahan pada panjang otot. Jadi sekarang ni isometrik ni sebenarnya tiada perubahan panjang otot. Itu yang saya nak sampaikan kepada murid-murid semua. Okey, jadi kita ambil contoh situasi. Okey, situasi dalam aktiviti latihan. Okey, tengok gambar ni kita dah tahulah. Biasa kita buat plank kan. Okey, contoh aktiviti saya ambil plank. Dalam plank sebenarnya melibatkan penguncupan isometrik. Masa bila? Okey, masa bila tu sebenarnya ketika kita tengah tahan badan kita. Okey, semasa kita tengah tahan badan ni dalam masa biasanya dalam 1 minit
ataupun 40 saat, 50 saat ikut pada kemampuan kita. Jadi semasa kita tengah tahan tu, otot kita sebenarnya tengah mengalami penguncupan isometrik, iaitu pada bicep dan juga tricep. Okey, ketika keadaan macam inilah. Okey, Mira jelaskan kat sini kan? Jelas. Okey, so itu adalah isometrik dalam contoh aktiviti latihan. Kalau dalam sukan, okey, dalam sukan kita ambil contoh acara lari pecut. Lari pecut ni contohnya 100 meter, 200 meter, 400 meter yang menggunakan starting block. Okey, biasa kita tengok sukan, tengok acara olahraga, ada acara lari pecut tu dia menggunakan starting block. Okey, sebenarnya masa ni ada penguncupan isometrik. Fasa bila? Fasa dia adalah ketika atlet tu bersedia sebelum bunyi tembakan pelepas. Okey, semasa nak dengar bunyi tembakan pelepas tu, atlet tu tengah keadaan statik. Contohnya situasinya macam ni lah. Okey, dia dalam keadaan statik. Jadi pada fasa ni, semua otot mengalami penguncupan isometrik. Sebab dia apa? Dia nak kawal postur badan. Okey, dia nak kawal postur badan. Okey, itu adalah contoh sukan dalam lari pecut. Okey, kita nak tanya pelajar lagi. Boleh. Saya suka tanya pelajar-pelajar ni. Okey, saya nak tanya Fatin Najihan. Okey, Fatin Najihan. Boleh bagi saya contoh lain tak penguncupan isometrik? Contoh lain penguncupan isometrik adalah dalam sukan rugby ketika posisi scrum. Okey. Masa tu otot quadriceps dan hamstring akan mengalami penguncupan isometrik. Okey, dalam posisi scrum, maksudnya semasa ramai-ramai tengah pegang rakan-rakan dia tu, dia lagakan dengan pihak lawan. Ada situasi dia campak bola ke dalam. Pada fasa tu sebenarnya tengah mengalami penguncupan isometrik. Okey, betul Jihan. Okey, Jihan dah faham dah apa itu penguncupan isometrik. Okey, itu penguncupan isometrik. Kita nak pergi tengok yang kedua. Penguncupan isotonik. Okey, penguncupan isotonik ni apa dia? Okey, ciri-ciri dia adalah penguncupan otot yang menghasilkan daya macam sama tadi dengan isometrik. Beza dia sepanjang pergerakan. Tadi tiada pergerakan, tapi yang ini ada pergerakan. Maksudnya melibatkan pergerakan dan berlaku perubahan panjang otot. Maksudnya ada perubahan panjang lah. Kedua, dia punya ciri yang kedua. Dan perubahan panjang otot tu sebenarnya melibatkan konsentrik dan juga isentrik. Okey, konsentrik, isentrik. Konsentrik tu adalah pemendekan dan yang kedua adalah isentrik, pemanjangan. Okey. Jadi sebenarnya kadang-kadang pelajar ni dia hadapi masalah nak ingat macam mana konsentrik tu dan juga macam mana isentrik tu. Jadi sebenarnya saya ajar pada pelajar, contoh kalau konsentrik, kon tu kita jadikan kontot. Okey, kontot dalam bahasa maksud dia adalah pendek. Pendek. Ya, betul Mira, pendek. So, automatik pemendekkan otot. Jadi pelajar hafal satu tu, isentrik tu automatik lah. Pelajar akan tahu pemanjangan otot. Biasanya pelajar selalu tersilap tentang konsentrik dan isentrik. Okey, kita ambil contoh aktiviti lah. Contoh aktiviti untuk isotonik ketika mengangkat barbel. Okey, kita tengok ketika mengangkat barbel, perhatikan pada bicep. So, semasa kita tengok animasi ni, dia tengah angkat barbel lah. Angkat barbel dan ada perubahan pada bicep. Macam mana perubahan tu? Kita tunjukkanlah dia punya situasi. Okey, semasa kita mengangkat, tengok anak panah ni. Okey, anak panah ke atas, kita tengah angkat ke atas. Jadi, kita perhatikan bicep, ini otot bicep. Jadi, bicep tu akan mengalami konsentrik, iaitu memendek. Manakala, bila kita turunkan, movement yang kedua, kita turunkan barbel tu, ataupun dumbbell, kita turunkan dia akan mengalami isentrik, ataupun memanjang. Jadi, kita tengoklah beza dua pada bicep ni. Okey, bicep tersebut, kita tengok ada perubahan pada panjang dia. Okey, ini untuk isotonik. Okey, saya nak bagi
latihan lah kepada pelajar. Tanya soalan. Wah, okey. Okey, soalan dalam bentuk aneka pilihan ataupun objektif. Jadi saya nak tanya, siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Fatihah. Sofia. Okey, bagus. Fatihah Sofia. Okey, Raja 1 menunjukkan seorang atlet sedang melakukan senaman mendagu. Okey, pilih padanan pengucupan otot bicep yang berlaku berdasarkan Raja 1. P dan Q. Okey, mana satu? Konsentrik dan isentrik. Okey. Oh, ada gangguan sikit, Sofia. Dia terfreeze pula tu. Okey, tak apa. Mungkin kita boleh minta Okey, yang boleh lain minta jawab. pelajar lain. Kita tanya Norhana. Norhana, tolong Fatihah, Norhana. Okey. Tak apa. Sementara mereka nak terakhir nak tu, saya yang jawab. Okey. Saya cuba jawab ya, cikgu. Okey, boleh. Okey, kalau Q tu, saya rasa dia concentric. Okey. Okey, P dia akan jadi eccentric. Okey. Betul tak, Tengok cikgu? jawapan dia. Betul. Okey. Mira dah pandai. Betul. Okey, so Okey. itu adalah A jawapan dia. Q concentric, P eccentric. Okey, Mira pun dah faham tentang sains sukan, okey, tentang sistem otot Okey, seterusnya kita terus pergi kepada saling tindakan otot rangka. Kita dah masuk yang standard pembelajaran kedua. Okey, iaitu saling tindakan otot rangka. Dalam saling tindakan otot rangka, ada 3 yang pelajar ataupun murid kena tahu. Yang pertama, agonis. Yang kedua, antagonis. Dan yang ketiga, sinergis. Okey, ni lain lah. Okey, agonis tu adalah otot-otot penggerak utama. Okey, otot-otot penggerak utama. Yang kedua, antagonis adalah otot yang bertindak berlawanan dengan otot penggerak utama. Dan yang ketiga adalah otot-otot yang membantu otot-otot penggerak utama. Okey, jadi macam mana kita nak tahu benda ni? Nanti kita tengok situasi dia. So ada 3 dekat sini, agonis, antagonis dan juga sinergis. Okey, kita ambil contohlah gerakan fleksi tangan. Okey, semasa kita mengangkat dumbbell, semasa tengok kita angkat dumbbell, so ada berlaku ketiga-tiga saling tindakan tu, iaitu otot bicep menguncup, iaitu agonis. Yang kedua, otot tricep mengendur, kita panggil dia antagonis. Dan yang ketiga, brachioradialis ni dia sebagai sinergis yang membantu otot penggerak utama. So ada 3 dekat situ yang kita perlu tahu. Antagonis tu selalu orang kata watak jahat, cikgu. Ya, betul. So sebenarnya maksud dia, kalau saya nak ajar pelajar, agonis tu contohnya kita dah tahu otot tu. So antagonis ni watak jahat dia berlawanan dia lah. So bicep, lawan dia adalah tricep. Jadi kalau contohnya quadricep dan lawan dia adalah hamstring. Dia berlawanan dengan agonis tersebut. Ada sebablah kenapa nama dia antagonis tu suka-suka. Kita bagi macam tu, senang. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika, cikgu. Okey, boleh. Okey, kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Road to Success SPM 2021. Saya Rujiata binti Abdul Rahman, ibu kepada Intan Rohayu Nabila. Harapan saya semoga anak saya akan berjaya dengan cemerlang dalam petan SPM dan mendapat semua mata pelajaran straight A. Saya doakan semoga dia akan berjaya dan tabah dalam menghadapi segala dugaan semasa menghadapi pelajaran dalam masa pandemik COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syamsul Nabi Sapuan, bapa kepada Nur Farisha Alia. Beliau merupakan pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia pada tahun ini. Adalah besar harapan saya sekeluarga untuk melihat Farisha berjaya dalam peperiksaan kali ini. Walaupun seperti mana kita tahu, negara kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang mana sebanyak mengganggu sistem pembelajaran murid-murid untuk tahun ini. Apapun, Farisha buat yang terbaik untuk keluarga. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021 dan kita ada murid-murid ataupun pelajar cikgu dari kelas Theta dan Lambda. Lambda, ya betul. Semua dah ni kan? Okey cikgu, tadi cikgu dah terangkan sikit tentang antagonis dan juga agonis tu. Ya. Saya nak tanya cikgu, bagaimana pula dengan sinergis? Okey, sebenarnya sinergis ni dia pembantu otot penggerak utama tadi. Okey, jadi mungkin ramai yang tertanya macam mana nak tahu sinergis tu. Okey, pernah tak Mira main trampolin? Kalau kita pijak trampolin tu, kita macam nak terjatuh. Betul. Tapi kita boleh kontrol badan kita kan? Okey, sebenarnya yang kontrol badan kita tu adalah otot sinergis. Jadi agonis dengan antagonis ni dia menggerakkan kita punya apa yang kita lakukan tu. Jadi macam mana nak stabilkan? Jadi fungsi sinergis ni sebenarnya nak stabilkan sendi. Contohnya kita bangun tidur pagi-pagi, tilam yang berspring tu, jadi kita bangun kadang-kadang rasa nak jatuh tapi kita boleh kontrol badan kita. Sebenarnya otot sinergis tu tengah bantu kita supaya stabil, sendi tu jadi lebih stabil. Okey, itu adalah sinergis sebenarnya. Okey, yang lain tu agonis, antagonis. Jadi kalau dalam situasi ni, masa kita angkat tu, okey, kalau tak ada sinergis, tangan kita akan jadi tergerak-gerak, tergoyang-goyang. So, otot ni hanya untuk kita tarik dan juga kita kendurkan, menguncut dan mengendur. Jadi, sinergis ni sebenarnya nak stabilkan sendi pada bahagian kita punya sendi engsel ni lah. Jadi, dia stabilkan, boleh angkat. Okay, itu adalah fungsi sinergis. Okay, itu adalah sinergis. Jadi, sebenarnya kita dah habis untuk jenis penguncupan dan juga saling tindakan. Jadi, seterusnya sebenarnya saya nak terus pergi kepada latihan pengukuhan. Okey. Saya nak tanya pelajar-pelajar lah. Dalam latihan pengukuhan ni sebenarnya dalam sains sukan kita ada kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 1 dan kertas 2 iaitu soalan objektif, struktur dan juga esei. Okey, ada 3 bentuk soalan kat situ. Jadi dalam ni pun saya dah masukkan ketiga-tiga bentuk soalan tersebut. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Rajah 2 menunjukkan beberapa aktiviti latihan berkaitan otot. Okey, manakah antara berikut adalah lakuan untuk penguncupan isotonik? Okey, saya nak tanya Nabila. Okey, saya nak tanya Nabila. Okey, Nabila Natasha. Okey, panggilan dia Bella lah. Okey, Bella, apa jawapan anda? Jawapan saya B, cikgu. B. Okey. Betul tak B? Kenapa B, Bella? Kita tanya dulu, kenapa B? Kenapa B? Betul. Sebab kalau gambar yang kedua tu, kaki dia buat renggangan. Dia tengah tarik sistem band je. Yang gambar ketiga tu, dia tengah tekan tangan kanan dan tangan kiri dia. Jadi tak ada perubahan pada panjang otot. Okey, betul awak punya penerangan tu memang tepat. Okey, jadi sebenarnya dalam soalan berbentuk macam gini, hint dia sebenarnya adalah kita tengok pada anak panah. Okey, sebab dalam tajuk ni kita melibatkan pergerakan. Jadi kalau dalam soalan tak bolehlah nak masukkan animasi kan. Okey, jadi dia berdasarkan anak panah. Jadi kalau tengok rajah 1 ni yang pertama, dia melibatkan pergerakan naik turun. Sama juga dengan yang 4, naik, turun. Dah angkat, turun. So, dekat situ adalah isotonik. Jadi, kenapa yang 2, 3 ni isometrik? Pelajar kemungkinan akan keliru dengan yang kedua. Kenapa 2 tu bukan isotonik? Dia pun naik turun juga tu, cikgu. Sebenarnya anak panah dia jauh. Kita tengok satu ni merujuk kepada kaki, kita tolak. Dan satu lagi tu dia merujuk pada bahagian tangan. Okey, pada bahagian tangan. Dia tengah tarik tali tersebut. Jadi kita buat regangan tu, kita tegangkan kaki kita ni, so itu dipanggil isometrik. Sama juga dengan yang 3 ni. Kita lagakan tangan. Kita laga tangan. Tangan kita ada penggerak-gerakan. Kita cuma macam ibarat tolak dinding. So dalam keadaan statik, tapi ada penguncupan, ada daya. Jadi itu dipanggil isometrik. Okey, itu yang
dipanggil isometri. Jadi jawapannya memang 1 dan 4. Untuk isotonik itulah cikgu. Ya, betul. Isotonik. Untuk isotonik. Yang mana satu adalah isotonik. Okey, itu untuk soalan pertama. Okey, jadi tengok pada anak panah. Okey, ingat ya murid-murid. Okey, yang kedua. Rajah 3 menunjukkan aksi dalam sukan angkat berat. Okey, apakah jenis penguncupan otot bagi aksi di atas? Ada 2 Sofia dalam ni, Fatihah Sofia dan juga Sofia Nur Damia kan? Tadi cikgu nak tanya Fatihah Sofia kan tadi? Yang mula-mula? Bukan. Saya nak tanya. Tadi rasa Fatihah Sofia nak jawab tadi kan. Lepas tu terganggu. Tak apa, kita bagi peluang dekat senior dia pula. Okey, kita bagi Sofia Nur Damia. Okey, Sofia Nur Damia, apa jawapan ni? Jawapan dia A. Jawapan dia A, penguncupan isometrik. Kenapa penguncupan isometrik? Sebab masa dia angkat beban tu, dia berhenti dulu, hold dulu untuk seketika sebelum diturunkan beban tu. Okey. Jadi semasa dalam sukan angkat berat, biasa kita tengok video angkat berat, pertandingan angkat berat, atlet tu akan angkat sampai ke atas, dia akan hold, dengar bunyi buzzer daripada juri, baru dia boleh jatuhkan. So semasa tengah stay dekat atas tu, hold dekat atas tu beban ni dalam keadaan macam ni, so otot ni sebenarnya tengah mengalami penguncupan isometrik. Okey, jadi itulah sebab apa kita panggil penguncupan isometrik. Jadi jawapan dia betul, memang penguncupan isometrik. Cikgu, saya nak tanya, kalau yang kita satu rajah tadi tu yang letakkan palang dekat dagu tu, yang itu pun termasuk dalam penguncupan isometrik ke? Okey, yang tu tadi kalau kita hold dekat atas baru jadi isometrik. Tapi kalau kita tengok pada gambar tadi, dia ada anak panah. Maksudnya dia nak tunjukkan situasi tengah angkat ke atas. Daripada keadaan kita pegang palang, tiba-tiba kita naik. Jadi soalan tu tanya tentang tu. Jadi sebab tu kita tengok anak panah tu ada ke tak ada. Kalau dia tunjuk macam gitu saja, okey, itu adalah isometrik. Tapi kalau tak ada anak panah, contoh macam ni, so itu adalah isometrik lah. Okey, tadi isotonik dan ni isometrik. Okey. Jadi kita dah ke soalan kertas 1 ataupun soalan objektif. Jadi kita tengok pada soalan yang ketiga, soalan berbentuk struktur. Okey, struktur. Rajah 4 menunjukkan aksi mengangkat dumbbell. Okey, angkat dumbbell. Jadi soalannya, namakan otot yang bertindak sebagai antagonis. Okey, sebagai antagonis. Siapa nak jawab? Okey, angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, Umi. Okey, apa Umi jawapan dia? Jawapannya tricep, otot triceps. Tricep. Kenapa Umi? Kita minta explanation sikit. Sebab otot agonis dia biceps, so dia punya antagonis tricep. Okey, semasa kita angkat ni, kita tengok betul tak jawapan dia? Okey, betul, tricep. Jadi Umi ada cakap semasa angkat tu agonis dia adalah bicep. Jadi bicep pada bahagian atas ni tadi, jadi tricep adalah pada bahagian bawah. Okey, masa kita angkat agonis, antagonis dan ada sinergis dekat kawasan brachioradialis tadi. Jadi betul apa yang dia cakap tadi, antagonis dia adalah tricep. Jadi pelajar kena tengoklah. Soalan nak apa? Agonis ke antagonis? Kena tengok soalan betul-betul. Apa dia yang dia minta, baru kita jawab. Boleh jawab kan? Okey. Itu untuk 3A. Seterusnya 3B. Alamak, tak nampak jawapan. Udah balik. Tak apa, tak sempat lagi. Tak sempat tengok rasanya. Okey, 3B. Untuk 3B ni kita minta murid bacakan soalan. Boleh cikgu? Okey, boleh. Siapa nak baca soalan dan jawab? Siapa nak cuba? Sila Nurhana. Okey, Nurhana, silakan. Jawapannya penguncupan isotonik sebab otot bicep mengalami konsentrik semasa mengangkat dumbbell tersebut. Okey, boleh bacakan soalan dulu tak? Laju betul dia terus pergi jawapan. Nak jawab. Okey, nampak soalannya? bacakan soalan dia. Tak nampak. Okey, tak apa, kita boleh minta besarkan sikit. Okey, besarkan nanti tak apa. Okey, soalannya adalah nampak? Nampak. Okey. Terangkan jenis penguncupan yang berlaku dalam aksi pada rajah 4. Okey, so jawapan dia tadi?
pengucupan isotonik. Okey, kenapa pengucupan isotonik? Sebab otot bicep mengalami konsentrik ketika mengangkat dumbbell tersebut. Okey, dalam soalan ni, soalan ni berkaitan dengan terangkan. Okey, terangkan. Bila soalan jelaskan, terangkan, pelajar kena bagi fakta dan juga huraian. Okey. Fakta dan juga huraian, fakta dan huraian. Jadi faktanya tadi Hana cakap penguncupan isotonik. Okey, jadi fakta yang pertama ialah isotonik, 1 markah, dan yang kedua Hana cakap bicep mengalami konsentrik semasa mengangkat dumbbell. Okey, jadi betul lah jawapan tu. Jadi jawapan dia adalah pengucupan isotonik dan huraian dia adalah bicep mengalami konsentrik semasa mengangkat dumbbell. Okey, itu adalah jawapan untuk B. Dan seterusnya soalan 4. Okey, soalan 4. Siapa nak bacakan? Siapa yang belum lagi, cikgu? Yang belum lagi. Okey, Part A, siapa nak baca? Umi kot, belum jawab lagi kot, Umi Najia. Okey, Umi. Boleh tak Umi? Cuba Umi. Kita tengok soalan tu. Bacakan dia punya pernyataan daripada atas. Jangan lupa unmute mic. Okey. Raja 5 menunjukkan aksi atlet memulakan larian. Okey. Apakah saling tindakan otot X dan otot Y semasa fleksi lutut di Raja 5? Okey. Jawapannya? Otot X otot X agonis, otot Y antagonis. Okey, otot X agonis, otot Y antagonis. Yakin ke? Betul ni? Tadi macam kata saya. Betul? Saya rasa betul. Okey. Okey, kita tengok. Otot X agonis, otot Y antagonis. Okey, pandai nak ni apa? Umi. Okey, Umi. Okey, sebenarnya dalam soalan ni, soalan nak tanya apakah saling tindakan bukan nama otot tau. Okey, so soalan nak saling tindakan apa yang berlaku pada otot X dan juga otot Y. Jadi otot X tadi adalah bicep. Maafkan saya, bukan bicep. Otot X adalah hamstring, Y adalah quadricep. Okey, pada bahagian kaki itulah. Jadi agonis dan antagonis. Okey, ini untuk soalan struktur. Sekiranya soalan keluar dalam esei ataupun dalam bentuk esei, pelajar kena nyatakanlah nama otot tu. Jadi pelajar tak bolehlah cakap agonis dan antagonis sahaja. Jadi pelajar kena nyatakan otot apa dan apa yang berlaku pada saling tindakan tersebut. Contohnya hamstring mengalami agonis, quadricep mengalami penguncupan antagonis. Jadi itu kalau dalam bentuk esei. Okey, sekarang dalam soalan struktur, jadi soalan pun dah bagi ruangan untuk kita jawab jawapan. Okey, cikgu. Untuk soalan B kita simpan dulu. Okey, boleh. Kita simpan dulu. Kita berhenti berehat lagi sekali, cikgu. Okey, boleh. Okey, anda di rumah kalau nak tahu B tu apa pula jawapannya, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali kita sudah berada di segmen yang terakhir. Sebelum kita mulakan the next segmen yang terakhir ni, cikgu nak tanya dululah dekat murid-murid calon SPM kita. Semua okey ke? Semua okey? Kalau okey, buat mini love. Semua buat mini love. Okey dah tu, cikgu. Okey, cikgu. Sebab semua okey. Yang soalan B yang kita tinggalkan tadi sebelum kita berhenti berehat tu. Sebelum kita jawab soalan B tu, saya nak tanya cikgu dulu satu soalan. Yang pasal 4A tu, yang saya perasan di mana X ialah agonis, Y ialah antagonis untuk di kaki. Tapi kalau yang kita tengok bahagian tangan, antagonis ni di bahagian bawah. Kan cikgu? Agonis kat atas. Okey, sebenarnya dekat sini ada perkataan fleksi. Okey, ini adalah jenis-jenis pergerakan sendi. Okey, kalau fleksi ni adalah pergerakan yang merapatkan sendi. Contohnya berlaku dekat sendi angsel lah. Sendi angsel ada dua saja yang kita belajar, iaitu pada siku dan juga pada lutut. Okey, so pergerakan fleksi itu sebenarnya apabila kita rapat itu dipanggil fleksi, dan bila kita keluar dipanggil ekstensi. Tapi kalau pada kaki, kalau fleksi, jadi kita tak boleh nak tolak ke depan kan. Jadi merapat dia ke belakang lah. Fleksi, keluar balik, ekstensi.
Dia terbalik macam tu kan? Ya, dia terbalik. Jadi dia rapat tu kita panggil dia fleksi. Kalau kita keluar, ekstensi. Jadi sekarang ni fleksi pada lutut. Jadi kalau lutut tu nak fleksi dia, kena gerak ke atas macam tu. Jadi itu fleksi lah. Itu sebenarnya dalam topik sendi dalam tulang lah, dalam tajuk sistem tulang. Jadi pelajar kena belajar sistem tulang dahulu, baru dia masuk sistem otot. Jadi baru dia tahu apa itu pergerakan-pergerakan ni sebenarnya. Itulah tentang fleksi dan juga ekstensi. Ada banyak lagi jenis pergerakan. Tapi yang dalam pelajar-pelajar, untuk hari ini kita tengok fleksi dan ekstensi. Okey, baik, jelas. Okey, bagaimana pula untuk 4B, cikgu? Okey, 4B. Kita soalan dia adalah nyatakan jenis penguncupan yang berlaku pada otot X dan Y sepanjang larian. Sepanjang larian, apa yang berlaku pada jenis penguncupan? Saya nak tanya Mira lah. Apa jawapan dia, Mira? Jenis penguncupan yang berlaku? Penguncupan yang berlaku untuk X dan Y, jawapannya ialah penguncupan isotonik. Okey, penguncupan isotonik. Betul. So Mira pun dah faham, student pun dah faham. Jadi sebenarnya keyword dia adalah sepanjang larian. Jadi sepanjang larian kaki kita ada pergerakan. Betul. Jadi ada pergerakan, jadi jawapan dia adalah penguncupan isotonik. Soalan esei. Soalan berbentuk esei. Jadi soalan esei adalah Rajana menunjukkan dua jenis latihan yang menggunakan aktiviti penguncupan yang berbeza. Jelaskan jenis penguncupan otot yang berlaku pada atlet di X. Saya nak tanya Nabila. Nabila. Boleh tak Nabila jawab apakah jenis penguncupan yang berlaku? Penguncupan yang berlaku, saya rasa penguncupan isometrik sebab dia tak ada perubahan panjang otot. Sebab tiada perubahan pada panjang otot. Jadi tadi saya dah jelaskan, kalau soalan berkaitan terangkan dan jelaskan, kena ada fakta dan huraian. Jadi fakta dia, Nabila jawab penguncupan isometrik. Dan huraian dia, tiada perubahan pada panjang otot di tangan semasa aksi X. Ni aksi menolak dinding lah. Jadi tolak dinding tak ada pergerakan. Dinding tu tak akan bergerak ke depan. Maksudnya kita tolak dinding, tiada pergerakan. Jadi itu adalah isometrik. Soalan yang seterusnya. Soalan terakhir. 5B. Terangkan tindakan otot agonis dengan antagonis pada aktiviti Y. Sofia Nurdamia. Sofia jawab. Silakan Sofia. Silakan Sofia. Semasa fleksi kaki, hamstring adalah agonis manakala quadricep sebagai antagonis. Semasa fleksi kaki. Jadi cikgu simpan dulu. Betul ke tak nanti dulu. Kita tanya lagi seorang. Ada dua Sofia kan? Kita minta Sofia, Nur Fatihah Sofia boleh? Fatihah Sofia. Cuba jawab Fatihah Sofia. Sama ke tak jawapan? Saya jawab hamstring bertindak sebagai agonis, quadricep bertindak sebagai antagonis. Hamstring bertindak sebagai, ulang balik Fatihah. Macam mana Fatihah Sofia lagi sekali? Hamstring bertindak sebagai agonis. Quadricep bertindak sebagai antagonis. So semasa aktiviti di Y, jadi anak panah dia tengah gerak ke atas. Jadi ketika aksi fleksi kaki, jadi kena terangkan fakta dahulu masa bila. Jadi semasa fleksi kaki ataupun leg curl, nama aktiviti ni leg curl. Jadi kita lipatkan kaki kita. Jadi apa yang berlaku adalah hamstring bertindak sebagai agonis, quadricep bertindak sebagai antagonis. Dua-dua betul. Apa itu hamstring bertindak sebagai agonis, quadricep sebagai antagonis. Jadi murid-murid semua dah faham. Jadi itulah untuk soalan berbentuk objektif, struktur dan juga soalan berbentuk esei untuk hari ini.
Okey, itu cikgu dah tanya mereka kan? Apa kata kalau kita minta mereka pula tanya cikgu, kalau ada soalan yang bermain di fikiran, ada yang kurang jelas ke? Ada apa-apa nak tanya cikgu? Okey, ada yang nak tanya tak? Boleh kat tanya. Itu dia Nurhana. Silakan Nurhana. Okey. Okey, tadi cikgu ada bagi tahu kalau gambar yang menunjukkan penguncupan isotonik biasanya ada anak panah. Tapi ada sesetengah gambar yang menunjukkan penguncupan isometrik juga ada anak panah. Jadi macam mana nak pastikan pelajar je tak cuai bila bezakan antara dua penguncupan tersebut? Okey. Kadang-kadang ada yang ada anak panah, ada yang tak ada anak panah. Okey, contoh saya ambil macam ni kan. Okey, sebenarnya nak tunjukkan situasi tu tengah menolak. Okey, tengah nolak. Tapi kita faham dekat sini ada dinding. Tak mungkin dinding tu akan bergerak. Jadi tengok pada aktiviti tersebut. Okey, tengok pada aktiviti tersebut. Macam yang kedua ni ada anak panah dan ada pergerakan dia. Dia ada tunjukkan gambar apa yang berlaku seterusnya. Jadi daripada kaki dekat bahagian bawah kemudian kepada bahagian atas semasa fleksi. Okey, jadi tengok pada anak panah tersebut. Anak panah tu situasinya tengah buat aktiviti apa. Jadi berdasarkan aktiviti tu awak tengok pula benda tu boleh bergerak ke tak. Okey, biasanya soalan dia akan hint dia macam itulah, tengok pada anak panah. Tapi anak panah tu awak kena fahamkanlah anak panah tersebut bagaimana. Betul. Jadi baru awak boleh tahu isometrik ataupun isotonik. Okey. Okey, ada soalan lain? Ada sesiapa? Tak ada? Senyum je tu dah faham lah tu ya. Okey, Nurhana pun nampak dah faham juga dengan penjelasan cikgu. Okey, cikgu, di ruang masa yang terakhir ni mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu apa yang kita belajar hari ni selama 1 jam. Selama 1 jam kita belajar hari ni, jadi kita dah belajar tentang standard pembelajaran 2.2.6 iaitu kita memerihalkan penguncupan isometrik dan juga penguncupan isotonik. Di dalamnya ada 2 tadi, konsentrik, kontot ingat konsentrik iaitu pemendekan dan isentrik iaitu pemanjangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar tentang agonis, antagonis dan juga sinergis di bawah tajuk saling tindakan, iaitu agonis tadi kita dah tahu sebagai penggerak utama, antagonis tindakan yang berlawanan dengan agonis tadi, dan sinergis sebagai pembantu otot-otot penggerak utama. Jadi saya nak murid jelas maksudnya apa yang soalan minta ataupun apa yang saya terangkan hari ini. Ada 2 jenis penguncupan dan juga saling tindakan otot. Okey, jenis penguncupan dan saling tindakan otot. Fahamkan 2 tu, barulah pelajar-pelajar akan dapat jawab dengan baik dalam peperiksaan. Itu dia. InsyaAllah amin. Semoga dapat menjawab dengan baik. Tengok pun dah tahu dah ni. Mesti A+. Okey cikgu. Terima kasih cikgu atas segala tunjuk ajar cikgu berikan pada hari ini selama 1 jam. Terima kasih juga kepada anda di rumah yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Pada yang baru tengok, boleh tengok secara ulangan ataupun boleh saja tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Saya sayang cikgu saya. Mereka banyak hati, banyak tunjuk ajar saya. Saya sayang cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Hari Guru cikgu, saya sayang cikgu. Sayang cikgu kami. Apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Didik TV KPM